Ya, ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Anjuran Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masuk dalam perbahasan baru iaitu perbahasan zakat al-fitr ataupun sadaqatul fitr. Hadis yang ke-648 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin 'ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengfardukan, telah mewajibkan zakat al-fitr segantang daripada tamar atau segantang daripada syair ke atas hamba, orang merdeka, lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang dewasa dari kalangan orang Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya ditunaikan zakat fitr itu sebelum daripada manusia keluar kepada sembahyang. Hadis muttafaqun alaih, maksudnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai Tuhan yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita kehidupan, yang mengurniakan kepada kita kesihatan, yang mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat. Allah Taala itu jugalah yang telah meletakkan hukum hakam ke atas kita. Dia telah membebankan kepada kita dengan beberapa bebanang. Maksudnya di sana ada bebanang yang ditetapkan oleh syarak. Di sana ada perkara yang wajib kita kena buat. Di sana ada perkara yang haram kita buat. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala telah membebankan kita supaya kita dalam bab akidah ada pegangan-pegangan yang wajib kita kena pegang. Dan di dalam bab fiqh, di sana ada perkara yang wajib kita kena buat. Di sana ada perkara yang haram kita buat. Di sana ada perkara yang sunat kita buat. Di sana ada perkara yang makruh kita buat. Dan di sana ada perkara yang harus kita buat. Dan antara perkara yang diwajibkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat al-fitr. Dia yang masyhur kita sebut dengan perkataan zakatul fitr. Baik, tapi ada juga sebahagian ulama menyebut zakat al-fitrah. Zakat fitrah adalah suatu zakat yang diwajibkan kepada orang Islam. Yang mana dari perkataan al-fitr makna berbuka. Zakat disebabkan kita berbuka. Berbuka daripada benda? Daripada puasa. Zakat ni disandarkan kepada al-fitr makna berbuka. Kita berbuka daripada keseluruhan Ramadan apabila masuk Syawal. Jadi zakat al-fitr disandarkan kepada sebab yang mewajibkan zakat. Maksudnya apabila masuk Syawal, terbenangnya matahari pada malam raya, maka wajib kita kena keluar zakat. Okey, boleh faham? Itu maksudnya disandarkan zakat kepada sebab dia. Sebab jadi wajib zakat apabila terbenang matahari pada penghujung Ramadan, masuk dah 1 Syawal. Sebab itulah kata ulama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dilahirkan sebelum daripada
terbenang matahari pada malam Syawal. Sama juga orang kafir, dia memeluk Islam sebelum daripada terbenang matahari pada malam Syawal. Sama juga dengan seorang yang berkahwin. Seorang yang berkahwin dengan seorang perempuan sebelum terbenang matahari pada malam Syawal, maka wajib ke atasnya mengeluarkan zakat fitrah. Kalau orang yang dilahirkan sebelum daripada terbenam matahari, maka diwajibkan kepada ayah dia mengeluarkan zakat fitrah untuk budak tersebut. Kalau orang tu memeluk Islam sebelum daripada terbenam matahari, maka wajib atas dia mengeluarkan zakat fitrah. Kalau orang tu dia berkahwin sebelum daripada terbenam matahari, maka wajib dia kena membayar zakat fitrah untuk isteri dia. Zakat al-fitr adalah zakat disebabkan berbuka daripada keseluruhan Ramadan. Dia tidak dikatakan berbuka daripada keseluruhan Ramadan, melainkan apabila kita sempat satu juzuk daripada bulan Syawal. Okay, boleh faham? Sebab itulah kata ulama, syarat ataupun sebab wajib zakat fitrah adalah apabila orang tu sempat satu juzuk daripada bulan Ramadan dan satu juzuk daripada bulan Syawal. Jadi kalau orang tu dilahirkan pada malam raya, dia tidak sempat penghujung Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah kepada diri dia. Sama juga dengan orang yang memeluk Islam sebelum daripada orang yang memeluk Islam selepas daripada terbenam matahari, tidak wajib dikeluar zakat fitrah. Okey, jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abdullah bin Umar menceritakan bahawasanya Rasulullah telah mewajibkan. Jadi apa yang diwajibkan oleh Rasulullah adalah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan hukum yang diwahyukan oleh Allah taala kepada beliau. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musyarri' yang membuat syariat. Maksudnya Rasulullah boleh meletakkan hukum kerana Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitr. Banyak mana? Sebanyak satu gantang. Satu sa' makna satu gantang. Satu gantang ni, kalau kita nak kira dengan sukatan sekarang ni banyak mana? Dia satu gantang dia sama dengan 4 cupok. Secupok lebih kurang dalam 600 gram. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Jadi bermakna segantang lebih kurang dalam 2,5 kilo. Lebih kurang. Tapi hak yang kita kira saat ni tu berah. Hak yang kita kira saat ni tu berah. Dia berah saat ni tu kalau sebab dia sebenarnya dia kira pertama ni dia bukan kira timbang, dia kira benda sukat. Dia sukat dia lain daripada timbang. Mungkin kita kata berah 600 gram. Secupok. Tapi berah kan dia padat kan. Faham tak lagi? Okey, kita kata lebih kurang dalam 2,5 kilo lah. Kita katakan 2,5 kilo. Oi, 2,5 kilo kalau tamar tu bukan murah kok, Mezi. Sekilo berapa lah ni? Okey, boleh faham kan? Cuma dalam hadis ni menyebut segantang tamar ataupun segantang syair, segantang bali. Di dalam ni tak sebut berah. Cuma ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tengok kepada zahir hadis bahawasanya yang memadai pada zakat fitr adalah makanan asasi. Makanan asasi. Jadi makanan asasi. Kalau kita berah makanan asasi, maka kita keluarkan berah sebanyak segantang. Lebih kurang dalam 2,5 kilo. Lebih kurang. Okey, kita keluar 2,5 kilo. Itu maksud dia. Baik. Lepas tu kalau kita tak mau keluar makanan asasi, tapi kita nak keluar duit, boleh ke tak? Hak ni berlaku khilaf. Majoriti ulama tidak membolehkan. Tidak membenarkan. Itu majoriti ulama. Majoriti ulama tidak membenarkan. Termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i.
Mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab Maliki tak boleh, mazhab Hanbali tak boleh. Hak boleh adalah mazhab Hanafi. Baik. Dan sebenarnya pandangan hak yang tak boleh tu adalah lebih tepat berbanding dengan pandangan hak yang kata boleh. Kerana beberapa perkara. Antaranya adalah zakat fitr, zakat berbuka. Kenapa kau diwajibkan kita keluar zakat ketika kita berbuka daripada Ramadan? Kerana di sana ada orang susah. Yang mana setelah dia berpuasa, ni antara hikmah dia, setelah dia berpuasa selama sebulan, maka ketika tu, Abi dah puasa, tengok Abi dah puasa, maka dia nak makan lah. Tapi ada orang hak tak boleh makan. Maka kita orang hak yang senang ni, tolong meringankan. Tolong bagi makan kepada orang susah. Sekarang ni benda. Zakat fitr adalah dikeluarkan setelah daripada kita berlapar. Dikeluarkan selepas daripada kita berlapar. Jadi apabila dikeluarkan selepas daripada kita berlapar, sesuai dengan berlapar saat itu adalah makanan. Sebab itulah Abdullah bin Umar menyebut bahawasanya Rasul mewajibkan mengeluarkan benda makanan asas. Okey, boleh faham tak? Manakala duit ni dia bukan makanan. Tambah-tambah kalau duit ni dia tidak akan menjadikan duit tersebut, maksudnya penggunaan duit dia lebih luas. Jadi duit saat itu bukan dia beli makanan, mungkin top telefon, mungkin waktu, mungkin wak ni. Sebab itulah pandangan yang betulnya atau pandangan yang lebih tepatnya adalah mesti makanan. Cuma tidak menjadi masalah kita bertaklid dengan pandangan yang mengatakan harus mengeluarkan dengan duit. Sebab pandangan mazhab Hanafi juga pandangan mu'tabar. Okey. Cuma daripada sudut hak yang lebih tepatnya adalah pandangan majoriti ulama. Nanti kita akan tengok lagu mana hadis yang jelas bahawasanya lepas daripada ni hak yang bahawasanya kita bagi makanan ni, kita mengeluarkan makanan ni adalah untuk memberi makan kepada orang-orang susah sesuai dengan dia berbuka daripada keseluruhan berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis ni Rasul mewajibkan ke atas hamba, orang merdeka, lelaki, puang, kanak-kanak, orang dewasa dari kalangan orang Islam. Jadi bermakna syarat wajib zakat fitrah mesti Islam. Jadi kalau orang tu orang Islam, tak kiralah dia lelaki ke perempuan ke hamba ke kanak-kanak, hamba ke orang dewasa ke kanak-kanak ke orang hamba ke orang merdeka ke kanak-kanak ke orang dewasa, wajib kena keluar zakat fitrah. Cuma kata ulama, zakat al-fitr hak yang dikeluarkan untuk kanak-kanak, siapa hak yang wajib? Bukan atas kanak-kanak hak yang wajib. Kerana kanak-kanak bukan mukallaf. Hak yang wajib adalah atas apa? Atas ayah dia, atas wali dia. Atas wali dia, penjaga dia. Jadi kalau kita tengok hak yang wajib kena keluar zakat fitrah adalah ayah kepada kanak-kanak. Jadi bermakna hak yang wajib keluar zakat fitrah untuk kanak-kanak adalah orang hak yang wajib memberi nafkah kepada kanak-kanak. Maka kata ulama bahawasanya zakat fitr ini adalah dia mengikut bagi nafkah. Dipanggil zakatul fitr tatba'un nafkah. Zakat fitr dia mengikut bagi nafkah. Orang yang wajib memberi nafkah kepada seorang, dialah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk seseorang tersebut. Kalau anak yang masih kecil jelas, begitu juga. Orang yang wajib memberi zakat fitrah kepada perempuan adalah suami dia. Maka wajib kepada suaminya mengeluarkan zakat fitr kepada perempuan. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana zakat fitr adalah mengikut bagi nafkah, maka orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, dialah yang wajib mengeluarkan zakat fitr kepada seseorang tersebut. Jadi anak yang kecil diwajibkan nafkah kepada ayah dia. Maka ayah dia hak yang wajib kena keluar zakat fitr untuk dia. Anak kecil yang kematian ayah, yang mewajib bagi nafkah kepada dia adalah datuk sebelah ayah. Maka wajib kepada datuk sebelah ayah mengeluarkan zakat fitr untuk kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang tidak mempunyai ayah, sebagai contoh anak tidak sah taraf. Baik, anak tidak sah taraf, maka yang wajib memberi nafkah kepada dia adalah ibu dia. Maka ibu dia wajib mengeluarkan zakat
fitr untuk dia. Okey, boleh faham? Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya zakat al-fitr adalah mengikut bagi nafkah. Orang yang wajib memberi nafkah kepada seorang, dialah yang wajib mengeluarkan zakat fitr untuk orang tersebut. Baik, sehingga kan isteri. Walaupun isteri kaya, oh isteri banyak pitih. Oh isteri di pandang negara. Tok lelaki pergi kambing je. Contoh. Jadi isteri dia pandang negara, pitih banyak. Tok lelaki tak ada pitih mana? Tetapi hak yang wajib bayar zakat fitr untuk isteri adalah suami. Isteri tak wajib bayar untuk diri dia sendiri. Okey, andai kata suami susah. Maksudnya kan zakat fitr ni, zakat fitr, dia kan melibatkan harta. Sebab kita nak bayar itu melibatkan harta. Sebab itulah, kata ulama, hak yang diwajibkan, zakat fitr ni bagi orang hak yang mempunyai lebihan. Cuma ukuran lebihan tu berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, ukuran lebihannya adalah kira sehari semalam. Kira malam raya dengan hari raya. Kira benda malam raya dengan hari raya. Kalau ada lebihan daripada keperluan nafkah dia dan nafkah orang yang wajib dia bagi nafkah kediaman. Kalau kita kat bayar orang sewa rumah, lebih daripada tu, kalau ada, maka barulah wajib dia bayar zakat al-fitr. Jadi oleh kerana dia melibatkan perbelanjaan, kadang-kadang tak ada piti nak keluar. Tak ada. Jadi piti ada RM4.5 je dalam beg. Dah musim PKP ni kan. Nak kerja tak boleh. Nak pergi situ tak boleh. Nak pergi sini. Tambah-tambah bukan kita orang makan gaji. Kita bukan orang makan gaji. Kalau orang makan gaji tak apalah. Tiap-tiap bulan masuk. Orang yang tak makan gaji ni, kai ke pagi makan pagi. Kai petang makan petang. Kadang-kadang kai petang pun pagi tak makan lagi. Jadi nak ceritanya, dah sama lah. Jadi musim PKP dia nak bayar. Jadi bila dah nak bayar, adakah wajib isteri bayar? Kita nak cerita isteri sana. Isteri hak yang kaya, mengikut mazhab Imam Syafi'i tidak. Kerana hak yang wajib bagi nafkah untuk isteri, yang wajib bayar zakat fitrah untuk isteri adalah suami. Ketika suami tidak mampu, maka gugur kewajipan atas suami. Sebab isteri tidak wajib bayar. Gugur kewajipan atas suami, bayar zakat fitrah untuk dia dan untuk isteri dia. Cuma disunatkan, ini mazhab Imam Syafi'i, disunatkan isteri bayar zakat fitrah untuk diri dia supaya keluar daripada khilaf. Kerana di sana ada pandangan ulama yang mengatakan bahawasanya isteri wajib kena bayar zakat fitrah untuk diri dia sendiri. Dan di sana ada pandangan ulama yang mengatakan kalau sekiranya suami tidak mampu sedangkan isteri mampu, maka wajib isteri membayar zakat fitrah untuk diri dia sendiri. Tapi isteri tidak wajib bayar zakat fitrah untuk suami dia. Okey, jelas kan? Dah banyak berlaku di zaman kita ni, tok lelaki duduk dalam jaga. Tok lelaki kena tahan remang pada penghujung Ramadan ataupun seminggu sebelum daripada raya kena tahan. Bila kena tahan remang ke ataupun kena dipenjarakan 2 tahun ke 3 tahun, tak kira lah. Dan isteri di rumah tu, siapa yang wajib bagi nafkah? Suami ya. Hak yang wajib bagi nafkah pada asalnya. Bila suami wajib bagi nafkah, maka siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Suami. Dan ketika suami duk jaga lagu mana? Okay, mudah aja. Suami wakilkan kepada siapa-siapa yang tolong bayar zakat fitrah untuk dia. Ketika isteri dia mari melawat, suami kabut lah. Itu tanggungjawab dia kan. PT abang tu ada dalam bank. Ambil lah kat bank abang tu. Nombor sekian-sekian pin yang lama yang budak kaboy. Dia kaboy tapi jangan ambil banyak sangat. Sipang kat abang sikit. Awak bayar zakat terah. Untuk awak, untuk anak-anak, abang wakil. Begitu. Okay, boleh faham. Dan kalau tak ada PT, tak ada selesai suami tak ada selesai nak mari mana PT? Ada kerja kan? Baik. Maka gugur lah. Isteri tak wajib bayar. Sebab dia selama mana dia adalah isteri kepada seseorang, ketika mana seorang tu wajib bagi nafkah kepada dia, maka suami itu juga wajib membayar zakat al-fitr untuk dia. Cuma ketika suami tidak mampu untuk bayar, maka afdal, hak yang paling comelnya isteri bayar untuk dia sendiri. Supaya keluar daripada khilaf ulama.
Dalam hadis ini juga disebut bahawasanya Nabi SAW memerintah supaya ditunaikan zakat fitr sebelum daripada keluar manusia kepada sembahyang. Jadi kita tunaikan sebelum daripada manusia keluar daripada sembahyang. Manusia keluar untuk sembahyang hari raya. Sebab itulah oleh kerana hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Fitr, oleh kerana dia melibatkan kewajipan zakat al-fitr, maka lebih afdal melewatkan sembahyang Aidil Fitri. Untuk memberi ruang kepada masyarakat ataupun orang Islam menunaikan zakat al-fitr. Kita boleh faham. Di sebenarnya hak yang paling afdal bayar zakat al-fitr adalah sebelum daripada sembahyang raya. Hak tu hak yang paling afdal. Kita boleh faham. Cuma kita ni kita bayar pada bulan Ramadan. Cuma pada bulan Ramadan, kalau sehari sebelum, 2 hari sebelum, hak tu pernah dilakukan oleh sahabat. Hak tu dibolehkan. Hak tu sepakat. Cuma awal Ramadan, tengah Ramadan, hak tu berlaku khilaf. Ada kata tidak boleh. Ada kata tidak boleh kita mengawalkan bayar zakat fitrah pada awal Ramadan. Tapi kalau sehari, 2 hari sebelum daripada raya, hak tu pernah dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat. Maka hukum dia adalah dibolehkan. Harus, maksudnya harus mengeluarkan zakat fitrah sehari sebelum raya, 2 hari sebelum raya. Adapun sebelum daripada tu awal Ramadan, tengah Ramadan boleh ke tak? Hak ni berlaku khilaf. Mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Sebahagian ulama kata tidak dibolehkan. Maka sebaik-baiknya kita jangan bayar awal lah. Sebaik-baik bayar lewat sikit. Bayar sehari sebelum, 2 hari sebelum. Faham? Sehari sebelum, 2 hari sebelum. Lama kan tak ingat kan? Bimbang kau tak ingat. Kalau tak ingat dosa ke tak? Tak dosa benda. Tak ingat. Hamba tak ingat bayang. Tak apa ke tak? Tak ada masalah. Okey, boleh faham? Bayang awal sikit Pukul dalam pukul 1 bayang bahan dah bayang Zuhur. Pukul 12.30 buat apa? Takut tak ingat lagi. Takut tak ingat. Tak ingat tak ada masalah. Janganlah siapa ke takut tak ingat siapa ke buat benda yang salah. Tapi bayar zakat fitrah sebelum sehari, sebelum sehari, 2 hari sebelum raya itu tak salah. Sebab ada pandangan yang mengatakan harus. Hak tak bolehnya dah masuk Ramadan bahan dah zakat fitrah. Itu tak boleh. Sebab zakat fitr adalah kerana berpuasa dan berhari raya. Sekarang ni puasa pun tak lagi, jauh lagi hari raya nak keluar dah, itu tak boleh. Dia samalah dengan masalah keluar zakat fitr sebelum daripada cukup haul dan sebelum daripada cukup nisab. Dia orang hak yang nak zakat fitr. Zakat ni zakat simpanan. Zakat emas, perak, zakat simpanan. Boleh kita keluar sebelum daripada haul, dipanggil ta'jiluz zakah, boleh. Keluar zakat sebelum daripada haul, boleh. Tapi dengan syarat mesti kena cukup nisab. Sebab ada dah salah satu daripada 2 sebab. Faham? Kan 2 sebab wajib zakat tu, yang pertamanya haul, yang keduanya nisab. Jadi ada dah salah satu daripada 2 perkara, maka boleh lah. Tapi kalau nisab pun tak ada lagi, nak keluar dah, itu tak boleh. Itu tidak sah. Sama juga dengan masalah zakat al-fitr. Dah masuk Ramadan lagi, nak keluar dah, tak boleh. Masuk Ramadan, nak keluar, kalau jauh lagi daripada raya, berlaku khilaf. Faham? Jadi kalau kita buat, kita sebaik-baiknya kita buat benda yang keluar daripada khilaf. Sebab itulah ulama meletakkan kaedah. Kaedah fiqh menyebut al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Kita boleh faham? Jadi Rasulullah suruh dikeluarkan zakat fitr sebelum daripada manusia keluar untuk sembahyang hari raya. Katanya wali bin Adiyin min wajhin akharah والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. Menurut Imam Ibn Adi daripada jalur sanad yang lain dan Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang lemah, disebutkan berikanlah kecukupan kepada mereka, yakni kaum fakir miskin di hari raya ini agar mereka itu tidak meminta-minta. Jadi benda kayakan mereka itu daripada tawaf. Tawaf ni duk musim cari makanan. Tu tawaf. Dia boleh cari musim situ, musim sini cari makanan. Kayakan mereka itu daripada cari makanan. Kerana kan hari raya kan hari orang yang orang bersuka ria. Orang menzahirkan kegembiraan. Sebulan berpuasa. Menzahirkan kegembiraan.
Orang fakir miskin kena pergi cari makanan, mitok situ, buat kerja situ, buat kerja sini pula. Sebagai contoh kan. Musing situ, musing sini. Maka kita kayakan mereka itu daripada tawaf, daripada musing. Untuk hari tersebut. Hadis ni dhaif. Namun, walaupun hadis ni dhaif, kalau kita tengok lepas daripada ni, ada hadis yang sahih yang menyokong maksud daripada hadis ni. Lepas daripada ni. Mana hadis lepas daripada ni? Tengok. Hadis yang mana? Ni, bawah tu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah. 3 hadis lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب متفق عليه. Abu Sa'id al-Khudri telah mengatakan bahawa dulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami biasa mengeluarkan zakat fitrah perseorangan satu sa', satu gantang, baik berupa makanan asas dia sa'an min ta'am maksudnya segantang daripada makanan. Segantang daripada makanan umum lah. Makanan sebab sebut lagi tu makanan umum lah. Makanan asas, makanan asasi. Baik berupa makanan asas kurma, satu gantang daripada kurma atau satu gantang daripada bali ataupun satu gantang daripada zabib. Zabib ni makna zabib? Bukan zabib anggur. Zabib makna kismis. Itu makna zabib. Zabib bukan anggur. Zabib makna dia adalah kismis. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu subhanahu wa taala, dulu kami di zaman Rasulullah kami beri makanan. Begitu hak yang kami buat. Kunna nu'tiha, sentiasa kami buat begitu. Jadi apa hak yang sering dilakukan oleh sahabat adalah mengeluarkan makanan. Sebab itulah hak yang paling afdal kita kena keluarkan berah. Hak tu hak yang paling afdal. Hak yang paling afdal kita kena keluarkan berah. Sebab benda tu hak yang dilakukan oleh sahabat. Cuma janganlah kita mengatakan tidak sah keluar dengan duit. Jangan pula kata tak sah keluar dengan duit, jangan. Sebab hak yang kata keluar dengan duit juga pandangan ulama mu'tabar. Jadi ana start daripada dulu sampai ke sekarang, ana kalau kita duduk di tempat kita lah, ana tidak pernah lah keluar duit, ana keluar berah. Kerana itu adalah pandangan majoriti ulama dan bertepatan dengan hadis-hadis yang sahih, sama ada daripada Abdullah bin Umar, daripada Abu Sa'id al-Khudri dan daripada sahabat-sahabat yang lain. Namun mazhab Hanafi dia mempunyai hujah yang tersendiri. Dan mazhab Hanafi juga mazhab ulama mu'tabar. Mazhab mu'tabar maka boleh kita bertaklid. Tapi sebaik-baiknya adalah kita buat sebagaimana hak yang sentiasa dibuat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut pandangan majoriti ulama. Memanglah kalau duit tu lebih mudah. Tapi ialah dalam bab kita nak melakukan ibadat ni, kita kena mengambil langkah berhati-hati. Baik. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin aw sa'an min aqit qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abi Dawud la ukhriju abada illa sa'. Menurut riwayat lain disebutkan atau satu sa' keju. Aqit ni susu itulah. Keju lah. Dia keluar satu. Abu Sa'id melanjutkan, saya sekarang masih tetap mengeluarkannya seperti yang saya keluarkan dahulu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke sekarang saya keluar segatang. Sampai ke sekarang saya keluar segatang. Saya tidak keluar setengah gatang, saya keluar segatang. Sampai ke sekarang. Menurut riwayat Imam Abu Daud, selamanya aku tidak akan mengeluarkan melainkan hanya satu sa'. Aku tidak akan mengeluar melainkan satu sa'. Satu sa' mana? Satu gantang. Itu apa yang disebut oleh Abu Sa'id al-Khudri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jelas kepada kita bahawasanya pada asalnya zakat al-fitr adalah wajib dikeluarkan kerana kita berbuka. Maka selayaknya apabila kita saat itu keluar daripada lapar, maka kita keluar makanan. Okey, mana sabah dengan keluar daripada lapar. Sebab sepanjang Ramadan kita lapar, maka keluar makanan. Okey, jelas kan? Baik. Itu hak yang sebaiknya. Namun tidak menjadi masalah kalau kita keluar dengan duit. Tidak menjadi masalah kita keluar dengan duit. Tapi alhamdulillah lah, anak sekarang ni sampai sekarang kita tetap keluar dengan beras. Kita tetap keluar dengan beras. Baik. Katanya menurut seterusnya wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Rasulullah telah mengfardukan zakat al-fitrah untuk menyucikan diri orang yang bersangkutan daripada perbuatan sia-sia. Untuk menyucikan diri orang yang bersangkutan daripada perbuatan sia-sia. Dia tuhratan lis-shaim, sebagai penyuci kepada orang yang berpuasa daripada lara, daripada perkara yang sia-sia. Kita dalam bulan Ramadan ada benda yang sia-sia kita buat. Okey, ada benda sia-sia benda yang tidak berfaedah, kadang-kadang benda yang haram kita buat. Maka zakat fitr, sedekah itu menyucikan kesalahan tersebut. Okay, boleh faham? Jadi kalau orang tanya, bendakah hikmah zakat al-fitr? Antaranya adalah menyucikan orang yang berpuasa sendiri daripada perkara-perkara yang sia-sia. Kita buat ada perkara sia-sia pada bulan Ramadan. Allah banyak. Jadi perkara sia-sia pada bulan Ramadan, kita berada dalam ibadat puasa tu, kita buat sebenarnya mengotori kita. Duk main game. Tu mengotori kita. Wahai, tak boleh makan main game. Tunggu kat tu. Ngaji Quran dia main game. Tengok cerita layang Korea. Layang Korea. Bulan Ramadan layang Korea. Allah. Bulan Ramadan pun dak molek. Bulan Ramadan lebih lagi. Faham? Jadi layar cerita dulu. Kan benda hak lara. Bukan setakat lara. Bukan benda tu benda hak yang haram. Kerana melihat kepada perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat. Pergaulan-pergaulan yang menyalahi syarak. Faham tak lagi? Allah Rabbi. Benda tu kena jaga. Baik. Maka zakat fitr menjadi penyuci orang yang berpuasa daripada perkara tersebut. Sama juga menyuci daripada perkara-perkara yang kotor. Rafath ni cakap-cakap caruk, ngaruk, cakap-cakap caruk. Kan benda tu mengotori kita, maka ia dapat dibersihkan dengan zakat fitr. Dan menjadi makanan. Ni yang anda cerita tadi. Menjadi makanan kepada siapa? Kepada orang miskin. Tu tu'matan lil masakin. Makanan. Jadi kalau kita faham, hikmah zakat fitr adalah makanan kepada orang miskin. Jadi duit ni bukan makanan. Dan duit boleh digunakan banyak kepada perkara yang lain. Dan kita yakin, duit kalau diberikan kepada fakir miskin sekarang ni, kebanyakannya tidak guna untuk makanan. Sedangkan hikmah asalnya adalah sebagai makanan kepada fakir miskin. Sebab telah nak kata yang lebih tepat adalah pandangan majoriti ulama dalam masalah ni. Okay, boleh faham? Itu wadu'matan lil masakin, menjadi makanan kepada orang miskin. Sesiapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum daripada sembahyang, maka ia adalah zakat yang diterima. Sebab itulah kena keluar sebelum daripada sembahyang raya. Tetapi sesiapa yang mengeluarkan selepas daripada sembahyang, maka ia termasuk dalam satu sedekah daripada sedekah-sedekah. Jadi sedekah biasa. Maksudnya dia kurang sikit pahala. Kata ulama, kalau orang tu mengeluarkan lepas daripada sembahyang, dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, itu masalah yang dimaafkan. Terlupa. Dengan sengaja, dia keluar selepas daripada sembahyang, maka hukum dia adalah makruh. Dan ada sebagian ulama mengatakan haram. Tapi pandangan majoriti mengatakan makruh. Tapi kalau hari raya, siapa kedok keluar lagi hari raya dah keluar ni. Maka ketika tu bukan lagi makruh, bahkan hukum dia adalah haram.
dan wajib dia kena qada. Kena bayar lalu. Bukan tahun depan, bayar lalu. Wajib kena benda, kena qada. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Okey, kita akan masuk dalam bab baru iaitu bab sadaqati tatawwu'. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti mesti ambil balik tu. Buat balik saya. Buat balik tu. Saya. Mesti ambil tu. Mek Fanny ambil dua. Pah ambil tu. Ambil mi. Balik.